Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada pagi ini solat subuh berjemaah. Allah Taala jadikan solat subuh kita berjanji yang diberikan Nabi SAW, as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, jumaat ke jumaat, wa ramadan ila ramadan, ramadan ke ramadan, mukaffiratul lima bainahun, adalah penghapus dosa bagi apa di antaranya, majtunibatil kabair, selama jauhi dosa-dosa besar. Dan dalam hadis yang lain Nabi nyatakan, misal solat 5 waktu adalah seperti sebatang sungai yang mengalir di depan rumah seorang, jadi mandi 5 kali setiap hari. Dan Nabi kata, adakah mungkin akan ada lagi daran, daki pada badan orang berkenaan kalau mandi 5 kali setiap hari? Maka para sahabat kata tidak. Maka Nabi kata, begitulah solat 5 waktu membersihkan seorang. Dan demikian juga Allah Taala jadikan solat subuh kita yang fajar ni berjemaah, Allah Taala jadikan sebagai sebab untuk kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari ini. Macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, man shallal fajra, yani fi jama'atin, fa fi dhimmatillah. Barang siapa salat fajar, yani dalam jemaah, maka di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tajuk kita pagi ni yang mungkin tak dapat bincang panjang sebab tajuk ni sangat penting. Ia berkaitan dengan apa yang wallahu alam media sosial zaman sekarang ni tunjukkan, dan kita rasa pelik. Dia bila kita katakan agama Islam ini, dia soalan yang akan timbul adalah, adakah agama Islam ni ada perkara tetap dan ada perkara berubah? So kalau kita lihat kan, kita dengar setiap hari tentang perkara yang ajaib, fatwa dan hukum yang pelik, perkara-perkara yang dahulu dalam akal kita ni benda tetap, benda kukuh, tak boleh berubah, tak ada perubahan dalam masalah yang tadi. Tapi sekarang ni dia menjadi benda yang ikut macam tiupan angin. Kalau musim tertentu jadi halal, musim tertentu jadi haram. Jadi hukum-hukum yang kita yakin dia adalah ketetapan agama, tapi kita lihat sekarang ni banyak orang mempersoalkan tentang hukum-hukum tersebut. Lihat kita pada hari ini, pada zaman sekarang ni kan, apa yang terjadi, apa yang berlaku. Tidak lagi seperti asal agama Islam ni macam inilah, tutup aurat pada orang persoalkan. Perkara-perkara yang memang Allah Ta'ala halalkan, Allah Ta'ala perintahkan pun jadi tajuk dibahaskan. Allah Alam, mungkin satu masa dulu ialah macam masyarakat Islam kita tak faham, macam apa, siapa yang tak belajar sejarah tak tahu kumpulan-kumpulan yang terpesong macam Mu'tazilah ke Qadariyah, Jabariyah zaman dahulu, diorang masih solat. Tapi kita pada zaman kita sekarang ni, umat Islam mengaku Muslim tapi tak solat. Pelik kan? Tapi ini benda kita nak faham. Jadi adakah dalam agama ni ada benda-benda tetap dan benda-benda berubah? Dan kenapakah perubahan yang cepat sangat berlaku yang kita lihat pada generasi kita sekarang ni? Apakah punca-puncanya? Bagaimana kita nak bertindak dengannya? Tapi kita tak tahu boleh dapat jawab semua ke tidak sebab takut masa tak cukup. Macam mana kita nak keluar daripada kehairanan ini, dan ini akan dibincangkan dalam tajuk dalam masa yang kita akan ada insya-Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ni sebenarnya dididik, diasuh ke atas wajib menegakkan hudud Allah Ta'ala, batasan Allah Ta'ala, dalam masalah kekeluargaan ke, dalam masalah perundangan ke. Tidak ada siapa di kalangan kita tak tahu kisah, yakni kisah Usamah bin Zaid. Ketika mana Usamah bin Zaid dia minta syafaat kepada Nabi SAW untuk seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri. Kemudian kerana dia bangsawan, Bani Makhzum bangsawan, sejurang rasa pelik macam mana nak dilaksanakan hukum kepada wanita bangsawan. Sejurang tak berani cakap kepada Rasulullah SAW, diorang hantar Usamah bin Zaid. So Usamah ni adalah anak di antara anak Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman yang menjaga Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah yang asalnya adalah anak angkat Nabi SAW. Hasil perkahwinan mereka berdua lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang dipanggil sebagai orang kesayangan Rasulullah SAW. Kisah ini sangat masyhur.
Yang mana bila mana Usama bin Zaid minta syafaat kepada Rasulullah SAW, suarakan apa yang orang ramai minta, yakni tak payah laksanakan hukuman kepada wanita tersebut. Nabi SAW marah dan Nabi kata, atashfa'u fi haddi min hududillah, adakah engkau cuba nak beri syafaat pada satu batasan Allah Ta'ala letakkan. So, ini benda yang tajuk dia asal. Tidak ada sesiapa yang boleh ubah. Allah Ta'ala perintahkan. Kalau ikutkan penyayang, Nabi sangat penyayang. Nabi orang paling pemaaf, paling penyayang. Tapi oleh kerana ini perintah Allah, Nabi tak pernah ada ruang pun untuk kata okey, kita lepaskan. Tak boleh. Nabi marah. Nabi kata, dia kata adakah engkau nak bagi syafaat pada satu had daripada had batasan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Nabi SAW pun bangun berucap, dan Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya sahaja yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, idza sarqa fihim syarif, bila mencuri di tengah-tengah mereka seorang yang mulia, tarakuhu, mereka biarkan orang tersebut. Wa idza sarqa fihim ad-dha'if, bila mencuri di tengah-tengah mereka seorang yang lemah, aqamu alaihi al-had, mereka laksanakan ke atasnya batasan hukuman. Lepas tu Nabi kata, waimullah, demi Allah. Ni satu kalimah yang Nabi sebutkan. Sampai sekarang orang tahu Nabi SAW tak pernah pilih bulu, tak pernah ada masalah untuk laksanakan hukum pada siapa saja, hatta anak dia sendiri. Nabi kata, waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangan dia. Ini nak fahamkan benda yang Nabi sendiri pun takkan boleh ubah. Nabi takkan boleh lepaskan. Kalau saya ulang balik, Nabi adalah orang sangat penyayang, sangat toleran, sangat memaafkan. Tetapi bila sampai perbatasan dia, Nabi tak boleh buat apa-apa. Memang Nabi pernah cakap pada seorang lelaki, bila mana dia datang bawa orang mencuri kain dia yang mahal, bila Nabi kata potong tangan, tiba-tiba lelaki tu kata kesian, dia pun cakap, ya Rasulullah, aku maafkan dia. Lepas tu bila Rasulullah kata potong juga, dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan dia kain tersebut, jangan potong ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Halla qabla ma ataitani bihi, kenapa tidak engkau maafkan sebelum kau datang buat jumpa aku? So once sampai pada Nabi, tak ada ruang. Ini faham jadi kita dengar pada zaman sekarang ni, contohnya kebebasan untuk murtad daripada agama Allah Ta'ala. Kebebasan ni hak. Okay, satu masa itu tak pernah ada timbul tajuk, tapi sekarang dah timbul hak untuk murtad dan menjadi seorang Nasrani dalam negara kita, dijadikan sebagai saudara kita. Yang Muslim kau negara lain, bukan saudara kita. Sedangkan Allah Ta'ala letakkan innamal mu'minuna ikhwah, saudara tu di atas dasar akidah. Itu yang diletakkan oleh agama. Tapi satu masa dah jadi, dah bertukar, tidak lagi sedemikian. Dan menjadi kita dengar khitan, circumcision kan, pada lelaki atau wanita, menjadi sebagai benda-benda tambahan bid'ah. Tak payah buat, dia kata ni mengarut sebagainya. Okey, hijab, pakai tudung kepala jadi haram. Pelik kan? Bercampur gaul lelaki perempuan halal. Okey. Perkahwinan pada usia muda haram. Dating halal. Nampak? Dia pelik kan? Satu masa dulu mana ada bapak-bapak ni kan, orang Melayu kita pun, kalau time kita ingat patah balik tahun 70-an 80-an kan, bapak asal parang kalau orang datang kacau anak dia. Walaupun akhirnya jadi menantu juga. Nampak tak? Dia satu masa dulu. Jadi bila keadaan berubah, tiba-tiba jadi acceptable, diterima pakai. Yang menjadi apa dia kata apa? Dan juga menjadi siapa yang sampai 18 tahun umur masih lagi budak. Selagi tak sampai 18 tahun masih lagi dikira bawah umur. Sedangkan dalam Islam, balik saja berakal, maka terlaksana ke atas dia segala tanggungjawab dan segala peraturan. Tapi kita ada 18 tahun ke bawah tak.
Sebab tu yang tuan-tuan tahu kan kisah yang berkenaan dengan tajuk keputusan mahkamah berkenaan dengan salah seorang yang bakar budak sekolah asrama tahfiz tu. Dia tak boleh dilaksanakan hukum bunuh walaupun dah sabit dia buat. Sebab ketika dia buat, dia tak 21 tahun. Kita kat Malaysia ni hukum bunuh untuk 21 ke atas. Tak tahu ke tak tahu? Bawah 21 buat jenayah, anda masih belum lagi boleh dihukum bunuh sebenarnya. Ni berkait rapat lah pula dengan masalah undi 18. Kalau siapa-siapa bijak, fikir balik. Maksudnya kalau dia kata orang kata 18 tahun patutnya boleh mengundi, boleh dilantik, maka hukum bunuh punya umur pun kena turunkan. Kalau 18 tahun ke atas buat benda-benda beredar dadah dan sebagainya, boleh dihukum gantung sampai mati sebenarnya. Bukan boleh dilantik menjadi Perdana Menteri atau wakil rakyat sahaja. Ni kena faham. Sebab sekarang ni elemen tu tak ubah lagi. Yang ubah hanya masalah undi. Ni benda-benda ni kadang-kadang kita tak baca betul-betul. So jadi 18 tahun diletakkan sebagai usia, sedangkan pada zaman Nabi SAW dahulu dan sampai sepatutnya adalah balik berakal. Saya kadang benda ni pasal zaman sekarang kita pasal letak 18 tahun tajuk dia. Kadang ada separuh orang ingat selagi dia masih belajar, dia masih ditanggung oleh mak bapak dia. Seriously, kita ada jumpa beberapa orang kita buat bagi khidmat nasihat. Umur 30 tahun masih lagi salahkan mak bapak dia, sebab ketika umur 16 tahun tu mak bapak dia tak buat pembedahan mata, jadi dia tak dapat nak kerja sebagai pilot. Ketika 30 tahun dia masih lagi salahkan mak bapak dia. Ketika tak jadi tu 16 tahun umur, Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah menjadi pendakwah kepada Islam. Usamah bin Zaid 17 tahun ketua tentera lawan tentera Rom. Jadi benda ni pelik kan. Jadi satu masa jadi pelik kan? Dikecilkan umur, ditolak ini tolak itu dan sebagainya. Dan dia kata dan tiada taklif dan tiada hukuman. Mana maksudnya kalau dia kata bawah 18 tahun tak solat pun tak apa, tak sekian pun tak apa, tak usah soal, tak apa. Dan kita dengar banyak benda dia kata yang dalam agama kita ni tetap, tapi jadi tak tetap pula. Ini macam boleh ditukar bila masyarakat dunia, UN tak setuju ke, human right tak setuju ke, tiba-tiba terus kena ubah Islam ni punya hukum, peraturan apa yang halal dan haram kena tukar. Jadi yang halal itu haram dan haram itu halal. Jadi sekarang ni kita lihat hak sebenarnya mensyariatkan agama ni siapa punya kerja? Siapa punya hak sebenarnya? Siapa yang boleh kata ini halal ini haram? Ini kena faham dulu sebelum kita nak bincang jauh sikit. Kena faham dari Islam ni sebenarnya halal atau haram ni hak siapa sebenarnya? Siapa yang hak sebenar? Siapakah hukum dan juga perintah? Siapa sebenarnya hak? Okay. Tidak ada syak seorang Muslim, orang Muslim yang faham agama, bahawa agama ni agama Allah, bukan agama kita punya untuk kita ubah-ubah. Okay. Dan bahawa hanya Allah Ta'ala saja yang menghalalkan, mengharamkan. Saya ingat benda ni macam apa pernah dikongsikan kepada saya oleh Ustaz Husin Yi Hafizahullah. Dia kata zaman tahun akhir 80-an dulu dekat Penang ada buat satu forum berkenaan dengan tajuk hudud. Lalu ketika itu dia kata atas pentas dia betul ada lawyer Muslim, lawyer kafir atas pentas. So diorang nak bincang berkenaan tajuk hudud. Boleh ke tak boleh, kenapa tak boleh buat, kenapa tak buat. Jadi dia cakap mula sekali pada orang ramai, pasal dia orang bagi dia bercakap dulu. Dia kata tak ada negara tak buat hudud. Semua negara buat hudud sebenarnya. Semua agama negara laksanakan hudud. Tu orang macam mana dia? US tak buat. Dia kata sebut hudud saja semua orang dah pening kepala masalah definisi. Dia kata sebab hudud tu maksud dia batasan, peraturan. Semua negara ada peraturan. Macam itu macam had laju, kawasan boleh parking tak boleh parking, mana boleh berhenti. Itu semua tu ada peraturan. Mana tak ada peraturan? Cuma bila orang kata tentang peraturan dalam Islam tadi, hukuman tersebut kan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes terutama jenayah. Tajuk jenayah ni. Bab berkenaan dengan muamalat ni Islam open besar sebenarnya.
muamalat, kita nak jual beli cara baru ke terpulang. Tapi bila bab berkenaan jinayat ni, Allah Ta'ala tetapkan berapa benda je, kecil je. Jadi bila dia kata apa? Dia kata kalau anda tak setuju dengan hukum Islam, anda tak ada masalah dengan kami, anda ada masalah dengan Tuhan. Sebab yang perintahkan adalah Tuhan. Cuma anda tak nak buat. Contoh benda tu dalam orang Kristian, dalam kitab dia ada, tapi dia tak nak buat. Dia tak nak kita buat juga, contohnya. Itu sudut asal dan faham. Bukan masalah nanti pasal dalam Islam. Sebagai seorang Muslim, kita kena faham yang menghukum kepada kita, yang perintahkan kita ini halal, ini haram, tutup aurat, kan, tak boleh bercampur lelaki perempuan, tak boleh tengok benda yang haram. Benda-benda ini adalah di antara peraturan yang Allah letak, bukan kita pandai-pandai. Pegang itu dulu. Baik. Jadi bahawa dia sahaja Allah Ta'ala, milik dia lah hukum. Macam Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Yusuf, innil hukmu illa lillah, tiadalah hukum kecuali milik Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Syura ayat ke-10, wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa kamu bercanggahan mengenai satu perkara, hukumnya kembali kepada Allah. Jadi hukum sebenar milik Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dialah yang memiliki hak untuk pensyariatan, mensyariatkan sesuatu. Dan undang-undang yang wajib untuk dihukum di atas muka bumi ini adalah undang-undang langit, bukannya undang-undang buatan manusia. Dan batasan diletakkan oleh Raja yang Maha Hidup berterusan mentadbir, Al-Hayyu Qayyum, dan syariat Ar-Rahman. Maka ini adalah undang-undang yang satunya maksum. Sebab balik pada asal, kalau kita Muslim, kita kena terima bahawa apa Allah Ta'ala perintahkan tu tak ada silap, tak ada salah. Itu maksum. Okey. Dan bukannya undang-undang buatan manusia yang diletakkan oleh manusia yang mengandungi kebarangkalian betul atau salah. Sesuai atau tidak, betul atau salah pada buatan manusia, ya. Adapun pada apa Allah Ta'ala turunkan, sebagai seorang Muslim dia kena faham, tak ada dekat situ sebarang dakwa-dakwi. Unless dia nak kata bahawa Quran ni ataupun apa Allah Ta'ala turunkan tadi, dia fikir dulu nak buat ke tidak. Macam kes pasal banyak benda sekarang ni kan, yang berlaku, yang orang bercakap masalah tinggalkan agama punya perintah, bukan masalah hudud saja. Macam kes baru ni, tudung. Tudung yang berminggu-minggu lepas, masalah ucapan kepada non-Muslim dan masalah keraian yang bukan Islam, ataupun berkenaan dengan hadir bersama meraihkan hari keraian bukan Islam. Benda ni ijma' 4 mazhab. Semua tak kata tak boleh. Datang zaman kita, itu saya kata ni, dia ada perubahan berlaku. Orang kata, orang ni kata, tiba-tiba jadi halal. Jadi pelik kan, kita pelik, benda haram jadi halal. Okey. Jadi kerana tak ada siapa yang boleh ada hak. Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Adakah mereka ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka pada agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Mereka ada sekutu yang berhak ke? Allah tanya soalan. Ada ke siapa berhak menukar apa yang Allah turunkan? Sebab tu yang kita tengok Nabi tadi, ulang balik pada kisah Nabi. Dan kalau ikut kepada diri Nabi, tak ada manusia lebih lembut, lebih baik, lebih pemaaf dari Nabi. Tapi bila datang perintah Allah Ta'ala, Nabi tak boleh buat apa. Tak boleh nak kata apa, tak apalah kita lepaskan, kita rasa ni tak sengaja. Tak ada. Ini kena faham betul. Jadi pasal nak fahamkan tak ada siapa ada hak. Hatta Nabi sendiri SAW tak boleh nak tukar benda berkenaan. Maka manusia, dia bukannya bebas secara mutlak, dan bukan dia menghukum dirinya sendiri. So kita datang ke dunia ni milik Allah SWT. So setiap peraturan yang terletakkan sepatutnya kita follow, bukannya kita canggah atau kita persoalkan. Kata kita nak kata, kita gelar diri kita Abdullah, Allah Ta'ala gelar Nabi sendiri sebagai Abdullah. Kita kata kita ni hamba Allah. Ayat itu kita sebut, tapi dari praktikal dia masalah. Yang dihukum oleh syariat Allah dan agama Allah. Barang siapa yang menyombong daripada berabdikan menjadi hamba kepada Allah, ataupun dia mengangkat hidung dia tinggi
ya, ataupun dia tak mahu untuk tunduk kepada agama dan syariat Allah Ta'ala, maka sebenarnya dia tak sedar, dia tak kenal pun hakikat pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kata kita ni hamba, yang Allah Ta'ala kata kan, tiap hari kita isytiharkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali kot. Kalau solat fardu, kalau solat sunat lagi banyak dia akan buat. Tapi walaupun lafaz kan, tapi masih lagi keluar daripada solat, saya bebas. Tapi dalam solat sebut iyyaka na'budu. Ini masalahnya, kita tak faham. Dia tak faham hakikat ubudiyah. So ubudiyah tadi bukan hanya sujud, rukuk dan sebagainya. Hatta apa sahaja Allah Ta'ala wajibkan, kita kena dengar dan taat. Itu asas sebenar bila kita kata kita ni hamba Allah. Tapi once kita lari daripada tajuk tersebut, salah. Sebab memang masyarakat barat terutamanya, macam orang-orang Kristian, mereka lepas berlaku Renaissance, revolusi industri di Eropah, mereka tolak agama tu tak boleh masuk campur hal hidup. Sebab ketika zaman berkenaan kebetulan gereja Katolik melaksanakan peraturan-peraturan ikut kepala sendiri. Bahkan Pope zaman berkenaan dia boleh paksa raja untuk ikut cakap dia. Kalau tidak, dia akan maki, akan cela raja tadi dan doa-doa. Raja takut kena doa, laknat, gereja istana ikut gereja. Tapi lepas daripada itu muncullah kan Martin Luther, salah seorang padri Kristian juga, dia buat satu mazhab baru, itu Protestan. Dia wujudkan untuk lari daripada peraturan Tuhan, dan dia buat satu asas baru. Protestan ni dia memang asingkan agama suku, Tuhan dunia suku, bukan benda campuran. So kat sini bincang agama, kat sini tak boleh bincang agama. Dia asingkan. Apa yang untuk kaisar, apa untuk Tuhan bagi Tuhan. Dia letak macam tu asas. So itulah dipegang. Tapi itu bukan Islam. Kita sekarang ni Muslim. Nama Muslim tu pun sebenarnya datang daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Aslama maksudnya menyerah, tunduk, patuh. Bukannya datang saya kata Muslim tapi lawan. Mana ada pengertian Muslim tu datang lawan. Maksud Muslim itu adalah orang yang menyerah, patuh, tunduk, jadi kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Okey. Maka dia kata, dan orang yang macam tu perangai dia, maksudnya dia kata dia tahu Tuhan punya agama Tuhan, tapi saya tak nak ikut. Orang ini tak beradab dengan adab agama. Dipanggil tak ada adab. Beragama tapi tak beradab. Tak ada adab beragama. Sebab kita letakkan diri kita sebagai hamba Allah Tuhan, sepatutnya kita sami'na wa ata'na. Itu adab. Bukannya kita datangkan dengan gantian lain. Tak suka lari, okay? Jadi akan datang semua segalanya milik Allah Ta'ala. Memang kita kata semua akan datang kat dunia ni milik Allah Ta'ala. Hamba kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, yang Allah Ta'ala akan hitung akan amalan mereka, dan Allah akan balas di atas kerja-kerja yang mereka buatkan. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Dia, dan juga untuk kita berjalan di atas syariat yang diturunkan. Itu yang kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim. Minta juga Allah Ta'ala bagi jalan yang lurus, kita nak ikut. Pelik kan? Okay. Dan Dia utuskan Rasul-Rasul pun untuk itu juga. Tugas Rasul untuk memandu manusia kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Ini yang antara adab. Saya ada tempat saya mengajar dekat pengasih rumah orang reform daripada dadah sebagainya. Jadi bila jumpa orang, bila bincang berkenaan dengan tajuk syarat penerimaan amal, kita letak syarat penerimaan amal. Memang amal kita buat, tapi ada syarat diterima. Untuk diterima amal kita mesti ada syarat. Syarat pertama dia adalah ikhlas. Time bincang ikhlas, okey, orang faham. Sekali satu kuliah, satu syarahan settle. Kita boleh betulkan, faham ikhlas itu apa. Tapi bila saya bawa yang kedua, asas kedua itu apa? Mengikuti Nabi SAW. Habis, gagal. Semua keluar. Ini keluar ayat. Bukan solat tu maksud dia kepatuhan ke? Saya kata akak buka kamus mana? Solat tu maksud kepatuhan. Dia tak nak solat-solat ni lah.
Kita aqimus solat tu tegakkan, dia terjemah lain. Saya kata akak dapat mana? Kamus Arab mana akak buka? Sebab bagi dia pasal lihat, sebab yang tuan-tuan dengar sekarang kan, orang tak nak solat, orang tak nak ikut sebab tak nak ikut Muhammad. Tajuk dia, dia kata Muhammad Rasulullah, utusan Tuhan. Betul? Tak ikut dia kenapa? Sebab kita sekarang ni bila kita syahadah, kita dua side syahadah kita. Syahadah kita yang pertama, kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Anda yang Muslim, anda kena lafazkan dua kalimah. Kalimah yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada yang layak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Okay. Soalan dia, macam mana kita zahirkan? Tidak sembah kecuali Allah Ta'ala, tak ada layak disembah kecuali Allah. Yang kita zahirkan adalah kita tak doa, tak harap, tak takut, tak rayu, tak bergantung kecuali kepada dia saja. Once kita ada objek lain, gagal. Kita ada objek lain kan untuk kita bergantung, tangkal ke, atau kita rasa macam kalau kita letak sekian benda tertentu ke boleh tolong kita ke, maka gagal. Tapi kalau orang tersebut dia tak sembah kecuali Allah Ta'ala, tak ada ibadat dia buat kecuali Allah Ta'ala je yang ditujukan, apa dia buat semua nak redha Allah Ta'ala, dia rayu, dia doa pun hanya kepada Allah, maka dah tegaklah pada dia la ilaha illallah. Tapi kita ada syahadah kedua. Syahadah kedua yang kita lafazkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Macam mana kita zahirkan? Nah, itu masalah dia. Sebab semua orang claim, semua orang cakap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan makilah Nabi, memang orang marah. Tapi soalan, bila anda kata Muhammad Rasulullah, apakah sebenarnya yang anda kena buat? Sebab tadi kan la ilaha illallah, di mana duduk dia? Macam cerita Peramli yang apa tunjuk 4 belalang. Di manakah kekuatan Datuk Hang Tuah? Di tenaganya ke? Di keris dia ke? Di ayat tadi keluar kan? Pasal basic dia, bila kita lafazkan, dia mesti ada tanda apa yang kita buat dengan lafaz tersebut. Itu sudut dia. Dia saya tanya dengan diorang, kat mana? Maka diorang berkata ikut Nabi lah. Dia ayat dia sedap, ikut Nabi. Okay. Bila sebut ikut Nabi, saya kata bab apa? Bab apa? Boleh kita sebut akidah, ibadah, akhlak. Akidah, kepercayaan kita, apa Nabi percaya, kita percaya. Apa Nabi larang, kita percaya, jangan percaya. Zodiak ke, apa, tengok anak bulan, kita lahir bulan apa, nama kita apa, campur-campur, tolak-tolak bagi, nasib kita sekian. Tak boleh. Kemudian ibadah, cara dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat? Contoh macam subuh hanya 2 rakaat yang Nabi ajar pada kita untuk dekat diri kepada Allah Ta'ala. Ni dia. Datang kita macam, tapi saya rasa zaman sekarang ni lalai, kita buat 4. Atau maghrib tu 3, bantai 5. Tak boleh. Walaupun nampak macam bagus kot, tak boleh. Tak boleh. Dan akhlak, apa yang Nabi SAW kata, tunjukkan sebagai ini manners ataupun akhlak, walaupun orang nampak macam pelik. Contoh macam makanan jatuh, kita kutip boleh makan. Yang Nabi kata yang biar kepada syaitan. Ataupun Nabi jilat jari sambil berkata kepada para sahabat, kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Ini manners yang Nabi ajar. Tapi kita buat, orang macam lapar lagi ke? Kebuluk ke? Dia kata macam apa jilat-jilat sudu ke? Kata jilat tangan, jilat sudu sedangkan Nabi bagi tahu sebab. Bagi kita baca bismillah, turun keberkatan pada makanan kita. Tapi mana suapan yang ada keberkatan? Kita tahu. Maka Nabi siap bersihkan pinggan mana tempat nak pakai, bekas makan dan makan jilat. Ambil macam tu jilat. Tak ada gitu. Macam tu. Jilat. Sebab Nabi kata kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. So basically kalau pada masalah tadi,
Dekat sini asas adab agama tadi. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita isytiharkan Muhammadur Rasulullah, wajib ke atas kita tunggalkan dia dalam masalah ikutan. Macam kita tunggalkan Allah dalam ibadat, kita tunggalkan Nabi pada masalah ikutan. Ini masalah yang berat kan. Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Nisa 65. Allah katakan fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu. Allah sumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu hai Muhammad. La yu'minun, tidak mereka beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampailah mereka perhakimkan engkau kepada apa yang mereka berkelingkah mengenainya. Apa mereka berkelingkah, mereka hakimkan engkau untuk jadi pemutus. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapati dalam diri dia sebarang kesempitan terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka menyerah dengan penyerahan yang menyeluruh. Ini Allah Ta'ala letakkan syarat. Dan maka Allah Ta'ala kata kalau dia tak setuju dengan apa Nabi Muhammad SAW perintahkan, putuskan, maka dia tak beriman. Allah Ta'ala kata la yu'minun. Maka Allah Ta'ala tegaskan tak beriman tadi dengan sumpah atas dirinya sendiri. Allah sumpah dengan dirinya sendiri bahawa dia orang tak beriman. Sehingga Nabi SAW dijadikan sebagai tempat untuk rujukan dan juga disetujui apa yang Nabi putuskan. Dan Allah Ta'ala turunkan kitab yang Allah Ta'ala turunkan, kita kata Al-Quran, paduan Allah Ta'ala beri pada kita. Pun Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ma'idah ayat 49, 50. Allah Ta'ala katakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaklah kamu menghukum di antara mereka hai Muhammad dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada semua aspek. Jangan kita salah faham macam ustaz pagi nak sebut pada hudud. Tak, semua sekali. Bab cerai berai, bab kahwin, nikah kahwin, bab masalah kekeluargaan, semua sekali. Bukan benda tu hanya khusus kepada tajuk masalah apa? Masalah hukum jenayah sahaja. Maka semua aspek yang ditunjukkan oleh Quran Karim perintahnya, maka kita macam disebutkan dalam ayat berkenaan, Allah nyatakan kepada Nabi, hendaklah kau berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan hai Muhammad, jangan engkau ikut kehendak atau keinginan mereka. Wahdharhum, jaga-jagalah engkau hai Muhammad terhadap mereka, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah, daripada mereka pesongkan engkau daripada sebahagian apa Allah turunkan. Macam kes tadi lah, Usama bin Zaid minta kalau boleh lepaskan. Allah kata jaga-jaga, jangan sampai mereka pesongkan. Walaupun asalnya tadi tajuk ni, kalau kita buka surah Al-Ma'idah, tajuk ni berpunca daripada masalah orang Yahudi. Dia datang jumpa Nabi SAW, minta fatwa. Dalam diorang ada kitab, tapi minta fatwa dengan Nabi. Sebab diorang tak nak laksanakan apa dalam kitab diorang. Diorang cari kukut ada hukum lain. Kalau Muhammad buat, bagi kita hukum lain, kita ambil. Tapi kalau dia bagi serupa, jangan ambil. Sebab dia pada masalah rejam, penzina telah berkahwin. Kalau tidak dia orang buat apa? Lumurkan muka dengan benda hitam atau arak satu bandar. Riwayat lain berkenaan dengan tajuk ayat itu turun, punca dia dulu Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Kalau Bani Nadir bunuh Bani Quraizah punya orang, dia percuma diat dia, tak payah kena bunuh. Tapi kalau Bani Quraizah bunuh Bani Nadir, dia boleh dibunuh. Dia ada standard kau bilah mana. Jadi bila datang Nabi bagi sama rata, dongkang kabut. Jadi kat sini Allah Ta'ala kata janganlah mereka tarik engkau kan, selewengkan kau daripada sebagian apa yang turunkan kepada engkau. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusiba bi ba'di dzunubihim, yusibahu bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah Muhammad, bila mereka berpaling tu, Allah Ta'ala nak kenakan mereka, timpakan mereka dengan musibah dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan benar-benar banyak manusia ni, kebaikan manusia adalah menentang daripada ketaatan. Surah Al-Maidah 49-50. Jadi sebenarnya undang-undang, peraturan kehidupan kita ni pada semua aspek yang menghukum kita adalah apa? Undang-undang Allah Ta'ala. Bab aurat ke, bab apa sekalipun, pergaulan kita, tidak ada undang-undang Perancis ke, English ke, Inggeris atau selain itu daripada undang-undang manusia. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah An-Nur ayat 51, Allah Ta'ala nyatakan innama kana qaulal mu'minin, hanya saja kata-kata orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasul wa rasulihi, bila diajak dia kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata orang beriman adalah liyahkuma bainahum, supaya dia menghukum di antara mereka,
ay yaqulu sami'na wa ata'na. Beriman akan kata kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau kita melihat dekat situ pada asas pertama, tajuk yang kita kena pegang adalah memang agama ini milik Allah. So kita tak boleh terbalik, tukar. Yang keluar kat media sosial sekarang ni macam-macam benda pelik-pelik ni kan. Saya pun tak faham macam mana boleh jadi macam tu. Tapi nak fahamkan juga, ya pasal influence kan, orang yang tak sedar adab beragama, dia rasakan agama ni buatan manusia. Saya ada share sikit kan, macam orang bukan Islam, dia ada fahaman tersebut. Dia fahaman dia macam orang Sikh, fahaman dia adalah agama ni manusia buat. Tuhan kita satu, agama manusia buat. Manusia yang reka-reka agama, dia kata. Itu contoh je kata-kata mereka. Tapi benda tersebut bila saya katakan dia, kalaulah Allah Ta'ala, kalau Tuhan boleh pandu semua benda, daun tumbuh macam mana kan, matahari terbit terbenam macam mana, badan kita punya sel dia Tuhan aturkan tumbuh macam mana, bulu tumbuh kat mana kan. Ni kan bulu ni kan kening ni kan, sini tumbuh kan, pening kepala awak, nampak tak? Dan bulu sini ni dengan bulu sini, pasal tak bulu kening kita tak pernah manjang gitu. Dia sampai panjang tertentu dia gugur, panjang tertentu gugur. Rambut kita kan manjang. Kalau kita kata benda tak sengaja, tak sengaja tiba-tiba jadi, boleh terima? Mesti diatur, disusun. Diatur dan disusun. Ni tumbuh ni bukan saya sengaja tau, memang diatur macam tu sekali. Saya kata kalau Tuhan bagi semua sekali, sel badan kita pun ada aturan, takkan Tuhan biarkan manusia tanpa panduan kan? Takkan Tuhan biarkan pandai-pandai kamulah cari Tuhan, mana mungkin. Sebab tu Allah utuskan para rasul untuk pandu kita. Dua perkara, kenal Tuhan, dan juga kedua adalah mendekat diri kepada Tuhan dengan apa cara Tuhan nak, bukan cara kita nak. Tu basic kena jaga-jaga sikit. So bila kita setuju agama ni milik Allah Ta'ala, so kita pegang satu dulu. Kalau kita setuju agama ni milik Allah Ta'ala, kita ada soalan kedua. Soalan kedua adalah, Allah Ta'ala tak tahu ke benda yang patut atau tak patut dengan kita? Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tak tahukah dia yang menciptakan? Dia yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Takkanlah tak tahu? Soalan. Wa huwal latiful khabir, dan dia mempunyai perbuatan dan juga pengetahuan yang halus terhadap hambanya, dan juga dia amat luas pengetahuan. Apa jadi, apa tak jadi, apa akan jadi, dia kadang-kadang tak tahu. So basic ni sekarang bila kita dengar orang tu kata ini boleh, tak boleh, ini sekian sebagainya, benda yang tetap daripada agama, tiba-tiba dia kata tukar. Silalah tukar, macam halal tukar agama, ataupun benda yang contoh macam tadi kan, masalah apa LGBT. Sekarang ni tuan-tuan perhatikan balik, benda ni dah jadi macam trend. Movie ke, television ke, mesti sengaja diselitkan ada seorang gay dalam tu, ada seorang jantan suka jantan. Pasal tak pasal? Benda tu untuk anak-anak kita normalisasi, dia panggil normalisasi. So anak kita tengok, biasalah, memang ada gay. Dia jadi suruh terima benda berkenaan. Jangan tak terima. Tak terima je, kita dah kira sebagai homofobia. Padahal benda tu bukan benda asal, tapi kita kan setuju. Nampak tak? Pelik. Kepelikan tu benda yang kita kata tak patut kita fikir macam tu, tiba-tiba disuruh kita fikir macam tu. Benda tu kecacatan yang patut dibaiki kan, ketidakbetulan yang patut dibaiki, ditukar kepada mesti terima. Kalau tak terima, awak bukan seorang yang toleran. Macam mana? Ini masalah ni. Sebab tu kalau kita faham kat sini, kita sampai panjang sangat. Okey, cuma dalam sini memang kena tahu sebenarnya agama ini bukan milik kita. So bila orang tu keluarkan fatwa ataupun cakap bukan-bukan dekat media sosial, dia cakap suka hati dia, bab tudung ke bab apa sekalipun, tuan-tuan sebenarnya kena faham, ini bukannya panggil apa, cara yang benar. Kalau nak belajar, datang kelas sebagainya. Maka kita, zaman kita sekarang ni alhamdulillah kan, mufti ada nombor telefon, beragama ada nombor telefon. Tuan-tuan boleh telefon bila masa untuk faham tentang agama Islam ni tadi. Tak perlu kepada media sosial dijadikan sebagai sandaran. Cuma memang penyebaran tersebut pada anak-anak kita sangat bahaya. Ini fitnah akhir zaman. Inilah antara perkara akhir zaman yang kita tengok pelik.
Orang yang tak tahu agama bercakap, yang tak tahu bahasa Arab pun cakap, saya rasa Quran ni gini-gini. Tengok level bahasa Arab dia, wahum. Level bau domir je belajar, tak belajar benda lain lagi. Ini yang sangat bahaya. Sebab tu kenapa disiplin beragama adalah penting. Dan kena tahu dalam Islam ni ada perkara tetap yang takkan berubah, dan memang ada perkara yang boleh berubah mengikut keadaan dan masa. Ada fatwa yang boleh kita pelinian, ada yang tidak boleh kita ubah. Ini benda-benda yang sebenarnya pada zaman kita sekarang ni perlukan kepada pencerahan, perlu dipelajari supaya kita tahu apa yang kita boleh firm, apa kita boleh, apa kita boleh untuk berlembut ataupun mengatakan tak mengapa. Ini adalah benda yang bahaya, sebab ada separuh tu berkaitan akidah, berkaitan akhlak, ada berkaitan dengan masalah ibadah. Semua tu akan masuk pada masyarakat kita. So itu dah sebabnya Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang sahih, badir bil amal, bersegeralah kamu beramal. Fitanun kaqita'il laili muzlimah, semendatangnya fitnah-fitnah seperti kegelapan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina, yang bangun pagi seorang lelaki itu dia beriman, petang kadang wa yumsi kafira, petang dia berkafir. Wa yusbihu wa yumsi mu'mina, petang dia mukmin, besok pagi dah kafir. Boleh jadi benda tu berkenaan. Sebab tu kita sekarang ni macam yang paling banyak kita kena kejar adalah amal. Cari amal yang kita kata kita belajar benar daripada Nabi SAW, dan kita ikhlaskan beramal. Buatlah sebanyak mana mungkin. Sebab kalau tidak, kita akan sentiasa didatangi dengan tahun demi tahun benda pelik kan. Orang tak ada tahu agama bercakap, semua nak bercakap. Yang di zaman sekarang ni sampai pula tu, zaman dulu dia cakap seorang dekat kedai kopi, orang tak dengar. Zaman sekarang dia cakap tu satu Malaysia tengok, bukan satu Malaysia, satu dunia akan tersebar maklumat-maklumat yang palsu dan salah tadi. Okay, baik. Jadi kita berhenti sini. InsyaAllah kita masa akan datang kita bincangkan lagi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.